Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Tachahau dan Vanakkam kepada yang esok di Bali dia datang ceramah juga. Ada saya tengok ada kawan-kawan India yang hadir sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara pengurusi majlis, sahabat saya Saudara Amin, Menteri Besar Negeri Sembilan, sahabat-sahabat yang hadir yang telah pun berucap, saudara-saudari yang saya tengok kereta panjang sampai kat belakang. Dan yang dalam-dalam gelap, macam saya selalu sebut, selalunya kalau nak tengok ada perubahan yang baik ke tidak ke arah kita nak masuk pilihan raya, jangan tengok yang kat depan ni. Yang kat depan ni selalunya ialah orang yang memang tegar parti lah. Dia kena tengok daripada jauh kereta berapa banyak berderet, yang duduk dalam gelap, tepi longkang. Jadi kalau saya tengok Kuala Pilah malam ini, Alhamdulillah, ada peluang yang baik kita menang Kuala Pilah dalam masa sebulan daripada sekarang. Saya dalam sebulan yang lepas lah, saya tiap-tiap cuti sekolah, saya bawa keluarga untuk pergi dari satu negeri ke satu negeri. Jadi yang lepas, saya bercuti dekat Nogori, Negeri Sembilan. Jadi saya dah round lah Kuala Pilah ni sebelum ceramah pun. Saya rasa dekat Kuala Pilah ni lah. Kuala Pilah ni kan ada, asalnya tepi-tepi jalan ni banyak gerai semua lah. Kuala Pilah lah yang ada gerai-gerai daging salai. Betul kan? Cuma saya kalau boleh saya nak jumpa, nantilah malam ni tak dan, sebulan lagi ke 2 bulan lagi ke, ada satu gerai tu dia punya notice board besar daripada jauh saya boleh nampak. Kalau ada tuan punya dia yang kat sini ataupun yang dengar, nanti kalau ada masa nanti jumpa. Sebab hanya di Kuala Pilah saya tengok dari jauh, sebenarnya ada orang daging salai semua tak. Dekat Kuala Pilah saya rasa ada daging gajah salai, tak apa lagi daging gajah salai, daging gajah salai. Saya tengok ada daging zirafah salai, ada. Tengok orang Kuala Pilah pun tak tahu. Kalau lalu ada satu tempat tu, dia ada daging zirafah salai. Jadi orang yang menonton dekat luar, kalau nak merasa daging zirafah, aku tak tahu dari mana dia ambil zirafah lah. Rasanya Malaysia tak ada kot zirafah. Boleh datang ke Kuala Pilah, sebab macam Amin sebut tadi, saya pun tak tahu. Ini sama ada ini perangai orang Minang ke, orang Nogori ke. Saya tengok masa saya habiskan 3-4 hari pusing satu Negeri Sembilan, orang Nogori ni lebih pandai berniaga berbanding dengan setengah tempat lain saya pergi. Dekat Nogori, kalau dekat Kuala Pilah ni ada, kalau sebelah tepi tu, sawah padi pun dia boleh tukar jadi satu kawasan makan yang besar, yang orang daripada seluruh Malaysia boleh datang. Jadi sebab itu, saya yakin sama macam orang Kuala Pilah pandai berniaga, orang Nogori pun insya-Allah pandai pilih kerajaan dan kekalkan Pakatan Harapan selepas ini. Alhamdulillah malam ni tak hujan lah. Saya daripada Paroi, Rembau tadi, kat sana hujan. Ini masa yang paling tak sesuai untuk pilihan raya lah. Dengan banjirnya, kemudian esok untuk kawan-kawan kita yang berbangsa India, esok merayakan Deepavali. Tapi saya juga berterima kasih kepada yang hadir, yang menonton, kerana walaupun kita tak mahu pilihan raya ini, dia tak sesuai dipanggil sekarang. Lagipun tempoh untuk penggal parlimen ini tinggal 3-4 bulan je lagi. Apa masalahnya nak tunggu habis musim tengkujuh supaya kita tumpu sepenuh perhatian untuk kita menjaga kebajikan rakyat?
Sebab itu kalau dalam Pakatan Harapan, saya ucap terima kasih kepada saudara Amin, Menteri Besar Negeri Sembilan, kerana dia antara yang paling istiqamah, paling tetap kata, kita tak bubar bukan soal kita nak jadi kerajaan, bukan soal kita takut nak masuk pilihan raya. Kita tak bubar kerana kalau kerajaan pusat bubar, maksudnya semua jentera, kaki tangan awam dan sumber kerajaan pusat ini terpaksa tumpu kepada menganjurkan pilihan raya. Kalau datang banjir besar, siapa nak jaga rakyat? Sebab itu Negeri Sembilan antara yang paling awal maklumkan telah buat keputusan Kerajaan Negeri Sembilan akan tumpu kepada berhati-hati persediaan menghadapi banjir supaya penjawat awam dan kaki tangan dan seluruh kekuatan kita di pihak Kerajaan Negeri Sembilan kita tumpukan kepada menghadapi banjir kalau berlaku. Tapi masalahnya kita nak tak nak dia panggil pilihan raya, maka kita kena tetap bersedia lah. Kalau tak, Zahid jadi Perdana Menteri. Rosak korang. Kalau contohnya kita kata, aku tak setuju pilihan raya, kita orang pun tak nak kempen lah. Bila korang dah dapat Zahid sebagai Perdana Menteri, korang juga akan marah kami, kenapa masa dulu kamu tak kempen? Tengok sekarang ni Zahid jadi Perdana Menteri. Jadi nak tak nak, kami terpaksa dan kami akan turun juga dengan kita imbangkan jentera kerajaan-kerajaan negeri di bawah Pakatan Harapan akan siap siaga untuk banjir. Kami yang tak ada jawatan rakyat biasa dalam parti-parti Pakatan Harapan ini, kita akan turun tiap-tiap malam untuk kita terangkan kepada rakyat. Sebab yang paling utama, saya harap semua faham, dan kalau yang hadir ni insya-Allah datang untuk mendapat satu maklumat saja. Maklumat yang paling penting ialah sebagai pengundi, saudara-saudari, uncle, auntie, pakcik-makcik pengundi, saya pun pengundi, kalau kita buang undi itu dan kita hanya ada peluang itu sekali dalam 5 tahun, bagaimanakah kehidupan kita akan berubah lepas kita buang undi itu? Sebab itu bagi saya, menangkanlah, itu Allah dah tetapkan. Saya tak pernah bimbang, menangkanlah Allah tetapkan. Dan saya macam dengan Amin, dengan sahabat-sahabat yang berkempen ni, kadang-kadang, terutamanya yang muda-muda, adik-adik tak tahu, kami telah berkempen atas pentas Pakatan Harapan daripada zaman keadilan 99 lagi. Masa tu keadilan menang 1 kursi je pun. Kami berceramah, berkempen, bukan soal menang pilihan raya semata-mata. Yang lebih penting ialah untuk kita mencerdikkan rakyat. Kita bagi pencerahan kerana sebagai sebuah negara, satu masyarakat, kita ada masalah. Masalah ini bukan Najib tak tanggung lah. Najib dah ada dekat hotel sekarang. Hidup dia semua dah terjaga lah. Makan, minum, semua dah terjaga. Menteri pun dia bukan tanggung beban sangat. Yang tanggung beban ialah rakyat biasa macam saudara-saudari tiap-tiap hari pakcik-makcik. Terutamanya masalah yang paling besar yang sampai sekarang tak nampak jalan untuk kita selesaikan. Masalah apa? Masalah gaji. Masalah gaji sebenarnya. Masalah harga barang tu saya ulas sikit pakcik kan. Tapi masalah harga barang yang naik ni, dia tak jadi isu besar kalau kita ada penyelesaian dalam isu gaji. Masalah kita yang paling penting, yang paling rumit, runcing, ialah anak-anak kita, terutamanya yang muda-muda ni, dia belajar susah payah, belajar tinggi-tinggi, melalui 11, 12, 15 tahun persediaan untuk memasuki alam pekerjaan, keluar universiti, tak dapat kerja yang sepadan dengan dia. Kalaupun dia dapat kerja dalam bidang yang dia belajar, gaji tak sepadan. Akhirnya banyak yang terpaksa buat kerja lain. Kemudian kalau yang bekerja dalam bidang itu, hidup dia tu susah. Seolah-olah dia tak ada
pendidikan yang tinggi. Walaupun mungkin di peringkat rakyat biasa kita rasa ini satu kepayahan ekonomi. Ya, memang betul kepayahan ekonomi dah. Tapi kesan dia kepada negara 5, 10, 15, 20 tahun akan datang ini, kesan dia cukup besar. Dan saya paling bimbang kerana kita tak dengar orang bercerita pasal benda ini. Bukan saja pimpinan, ahli politik, menteri tak nak cerita, kadang-kadang rakyat biasa pun tak nak cerita sebab masalah ini masalah rumit. Gaji yang tak cukup ini punca kepada sebahagian besar masalah negara kita sampai dia berkait dengan harga barang dan lain-lain. Kesan dia macam mana 10, 15, 20 tahun akan datang? Pertama, bila anak-anak kita yang umur 20, 22, 23 belajar susah payah, keluar, tiba-tiba dia tak dapat kerja yang setimpal dengan dia. Hidup dia tetap susah. Dia terpaksa buat 2, 3 kerja. Dia tengok zaman dulu, kalau keluar universiti ni, hidup insya-Allah akan sejahtera. Saya ingat saya orang kampung, mak ayah tak belajar tinggi, belajar sampai darjah 6 je. Mak ayah saya belajar sampai darjah 6 je. Cuma mak ayah saya masa muda-muda dulu beritahu daripada awal, kamu belajar betul-betul sebab kalau kamu cerdik, kamu rajin, pergi universiti, bila kamu keluar itu, kamulah yang nak tolong keluarga. Kalau kamu hidup baik, gaji besar, insya-Allah kamu juga akan jaga mak ayah ni sebab mak ayah ni kerja kampung. Dia bukan ada pencen, bukan ada harta. Sebab itu saya ingat zaman saya kecil-kecil membesar dahulu dah. Balik kampung. Saya daripada tingkatan 1 sekolah asrama penuh. Kemudian pergi buat A-level dekat luar negara, belajar luar negara, kerja luar negara. 10 tahun duduk kat UK. Maksudnya 15 tahun. Saya umur 13 tahun dah keluar rumah. 15 tahun berada di luar. Sekali-sekala balik. Kalau balik itu antara cakap orang tua, dia kata, tengok pakcik tu. Tengok senang hidup dia. Sebab anak dia 4 orang keluar universiti, gaji semua okey. Mak ayah dia sekarang ni, tiap-tiap bulan anak-anak dia bagi lebih besar daripada pencen guru besar. Itu orang kampung cakap dulu. Sebab dulu kat kampung paling hebat guru besar. Kalau dah bersara tu yang nampak paling kaya, guru besar. Jadi kalau nak tengok orang itu keluarga dia lebih makmur, orang kata tengok. Mak ayah dia lepas anak dia ni keluar belajar betul-betul, tengok hidup lagi senang daripada pencen guru besar. Itu masa zaman saya kecil. Sebab itu, dia melahirkan generasi yang macam umur saya 40-an, 50-an ini, yang kita betul-betul yakin kalau kita belajar, kita rajin, kita buat yang terbaik, insya-Allah hidup kita akan jadi lebih baik. Sekarang, saudara-saudari, cuba cakap benda itu kepada anak-anak kita yang muda. Yang keluar universiti. Dia akan cakap, mak, saya PTPTN nak kena bayar. Kalau tak bayar PTPTN, kena senarai hitam. Kalau kena senarai hitam, nak pinjam beli rumah pun tak boleh. Nak ambil pinjaman kecil, nak buat perniagaan pun tak boleh. Nak beli kereta pun tak boleh. Kredit sampai bila-bila kena gam. Kemudian dia kata saya belajar separuh mati. Keluar-keluar 1 tahun minta kerja. Tak dapat-dapat. Sementara nak minta kerja tu kena buat macam-macam. Naik motor pun naik motor lah. Hantar barang pun hantar barang lah. Jual tepi jalan daging salai. Jual saya dah pernah buat. Bila saya dapat kerja, gaji 1,800. Saya nak makan apa? Generasi macam ini, pakcik-makcik, akhirnya, kalau kita berada di kedudukan mereka, satu hari nanti dia akan beritahu kepada anak-anak dia. Tak payahlah kamu belajar betul-betul. Bapa dah melalui semua dah. Tanggung hutang, belajar susah. Keluar universiti, orang tengok apa ni mesti tak betul ni. Keluar universiti, gaji. Kerja tak dapat, gaji macam budak. Tak ada pendidikan. Akhirnya kita melahirkan satu generasi yang tak yakin dengan pendidikan. Dia beritahu ke anak-anak dia, baik tak payah pergi universiti lah, habis sekolah tu kau pergilah buat apa-apa.
Bayangkan pakcik-makcik, adik kakak, kalau kita tak ubah keadaan dan selesaikan masalah gaji yang ada di negara kita, itu masa depan dan juga bentuk masyarakat kita 10-15 tahun daripada sekarang. Itu yang muda. Ni yang tua-tua, kan? Ada yang umur 60-70 tahun. Saya boleh cakap begini kerana betul, alhamdulillah adik-beradik saya semua okey. Mak ayah saya pun gaji. Maksudnya yang kami bagi tiap-tiap bulan, harta ada, dia aman. Dia tak ada fikir pasal masalah wang. Umur 70 lebih, memang betul pendapatan bulanan yang anak-anak bagi memang lebih daripada pencen yang pegawai-pegawai tinggi kerajaan ada dulu. Maksudnya, di umur tua mereka, mereka tak payah bimbang pasal wang, pasal kos perubatan, pasal nak kena kerja balik. Semua alhamdulillah. Bayangkan pakcik-makcik yang umur 60, 70, anak katakanlah baru keluar, masih lagi duduk dengan kita sebab dia nak beli rumah pun dia tak mampu. Dia nak kahwin nanti, selalu kita dengar, takkanlah pakcik-makcik nak minta duit daripada dia. Dia nak jaga keluarga dia pun susah. Dalam keadaan masyarakat kita, tiap-tiap tahun, makin ramai yang makin tua. Dulu, orang umur 60 tahun lebih tu dah kira tua. Kemudian sekarang ini, had umur purata, maksudnya jangka hayat rakyat Malaysia 72 tahun. Hidup makin lama. 10 tahun lagi dia jadi 80. Jadi kalau kita tak selesaikan masalah gaji yang ada dalam negara kita, kita kena himpit dua-dua. Yang muda hidup susah, dia tak yakin dengan pendidikan. Dia pula hidup susah, dia tak ada wang dan sumber untuk jaga mak ayah dia. Sebab mak ayah dia kalau dah pencen umur 60, hidup 20 tahun selepas pencen, masa pencen pun simpanan hanya ada 20,000. Macam mana dia nak hidup umur 65, 70, 75, 80? Itu sebenarnya masalah negara kita sehari-hari. Saya tak bimbang sangat Zahid masuk penjara ke tidak. Bagi saya Allah dah tetapkan. Kamu buat, kalau tak kena di dunia, kamu jawab kemudian. Itu bukan bidang kuasa dan tanggungjawab kita. Kalau macam saya, tanggungjawab saya ialah untuk sampaikan kepada rakyat maklumat yang tepat yang saya rasa tahu supaya kita boleh kejar geng-geng yang sakau duit rakyat ni. Yang itu kita buat. Apa jadi kepada mereka, Allah dah tetapkan. Saya tak bimbang. Yang saya bimbang ialah tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan, kerajaan bertukar, orang politik turun naik, masalah utama negara dan rakyat kita tak selesai. Sebab itu masuk pilihan raya ni cukup penting. Kerana soal harga barang, soal hidup susah, soal tak mampu nak beli rumah, soal segala-gala yang menghimpit kita tiap-tiap hari, ini berpunca daripada satu kegagalan utama kerajaan. Kegagalan campur tangan di dalam soal penetapan gaji, supaya gaji untuk rakyat terbanyak naik tiap-tiap tahun. Kalau tanya kerajaan UMNO Barisan Nasional 60 tahun dah, dia akan jawab apa? Gaji ni tak ada kena-mengena dengan kerajaan. Gaji ni ialah antara majikan dengan pekerja. Baik. Kalau saya sebut pasal naik gaji ni, majikan macam nak bunuh saya lah. Saya pun majikan juga. Saya ada 150 orang pekerja. Semua keluar universiti, semua budak-budak cerdik. Saya juga tahu, kalau nak paksa majikan naikkan gaji, mampulah majikan. Kalau pendapatan dia 100,000 tiap-tiap bulan, ada syarikat kecil 100,000 tiap-tiap bulan. Kita suruh dia naikkan gaji tapi kita tak tolong dia. Kalau dia naikkan gaji, syarikat dia mampus. Kalau syarikat gulung tikar, bukan saja gaji tak boleh naik. Yang budak bekerja tiba-tiba tak ada pekerjaan. Jadi kena hati-hati. Tapi bagaimana negara-negara lain,
fokus kepada menaikkan gaji supaya tiap-tiap tahun gaji terus naik sikit sampai kepada satu peringkat gaji rakyat secara puratanya lebih tinggi daripada satu dekad yang lalu. Kita terbalik tau. Kepada yang muda-muda, yang adik-adik ni kan. Saya habis universiti 1999. Saya kerja dekat UK 3 tahun lebih, kemudian saya balik kat Malaysia. Saya sertai Petronas sebagai junior eksekutif je. Tahun 2002, akhir 2002, masa itu gaji saya dah 3,750. Ni 20 tahun lepas. Umur saya 24, lebih kurang 24. Saya mula kerja awal 21 tahun. 24 tahun, 3 tahun kemudian, gaji saya dah 3,750. No, 20 tahun lalu zaman harga barang jauh lebih rendah, harga murah, harga rumah jauh lebih rendah. Sebab itu saya kerja 3-4 tahun, saya dah boleh beli rumah. Dah boleh beli kereta, dah boleh beli rumah. Dulu 3,750, lebih kurang fresh graduate. Sekarang keluar universiti, engineer. Kalau dapat kerja, kalau dapat 2,005 tu kira okey lah, Alhamdulillah. Saya dah terbunuga ramai yang engineer, yang sebelum dia datang temu duga dengan saya, gaji dia walaupun dia balik luar negara, gaji dia RM2,000. 20 tahun kemudian, gaji dia lebih kurang separuh daripada gaji saya ada masa tahun 2002. Hanya di Malaysia saudara-saudari berlaku begini. Sebabnya ialah kegagalan kerajaan untuk memastikan ada perancangan daripada 1 tahun ke 1 tahun, setiap 5 tahun, setiap 1 dekad, supaya gaji rakyat secara puratanya ini terus naik dan terus naik. Sebab bila gaji naik, tak ada masalah lah soal harga barang naik. Bila gaji naik, soal harga rumah mahal ni tak ada masalah lah. Yang jadi masalah kerana harga barang naik tiap-tiap tahun. Sekali dia naik 10%, 15%, 20%. Gaji tak naik-naik, kekal dan kekal dan kekal. Baik. Kenapa saya mula dengan benda ini? Sebab ni nak masuk pilihan raya. Tak? Saya nak tanya adik kakak, pakcik-makcik yang dengar, orang Kuala Pilah. Berapa banyak parti politik yang bercakap mengenai gaji rakyat? Pernah ke tidak pakcik-makcik dengar Haji Hadi bercakap mengenai gaji rakyat? Pernah dengar tak? Haji Hadi sekarang cerita pasal apa? Ada iblis dalam Pakatan Harapan. La ilaha illallah. Orang nak masuk pilihan raya, soal gaji, soal masalah, dia cerita pasal ada iblis. Dulu dia cerita pasal ayam, pasal itik, pasal buaya. Sekarang dia naik tahap tinggi sikit, cerita pasal iblis pula dah. UMNO Barisan Nasional, pakcik-makcik ada dengar tak? Cerita pasal gaji rakyat, pernah dengar tak? 6-7 bulan kebelakangan ini, UMNO dah jadi parti teledrama menangis Melayu. Kalaulah kita ni tak ada Netflix sekarang, tengok Netflix. Saya tengok Netflix. Tak tengok. Katakanlah kita ni zaman dulu-dululah. Nak tengok TV ni, hanya boleh tengok RTM dengan TV3. Mampu kita tiap-tiap hari. Buka, Rosmah menangis. Buka, Najib dulu. Buka, anak Najib. Buka, Zahid menangis. Satu isu je UMNO Barisan Nasional. Orang duk sibuk pasal harga barang naik. Orang sibuk pasal budak tak ada kerja. Orang sibuk pasal banjir. Orang sibuk pasal gaji. UMNO fikir pasal apa? Rosmah rindu kepada Najib, saudara-saudara. Panggil satu Malaysia. Perjumpaan tergempar. 5,000 orang. Merah satu dewan. Kotlah aku ingat dia nak cerita pasal gaji ni macam mana ni. Ekonomi ni macam mana. Harga barang macam mana. Satu je. Satu. Kita rindu kepada Najib. Kesian kepada Najib. Dia tak dapat kopi yang dia suka. Sebab itu saya kata masuk pilihan raya ni, kita kena fikir betul-betul. Parti pilihan kita itu yang kita suka,
terpulang. Yang lebih penting begini, kerajaan datang dan pergi. Pimpinan turun naik. Masalah kalau tidak diselesaikan, maka dia akan jadi macam barah. Dia macam saya selalu sebut, dia macam kalau kita kencing manis. Mula sikit, lama-lama dia berkudis. Lama-lama kena potong kaki. Lama-lama buah pinggang tak ada lah. Masalah kena selesai. Dan kita sebagai rakyat kena tahu bahawa kita ada masalah yang besar. Saya sebenarnya tak minat sangat sebenarnya cerita siapa nak jadi menteri dan sebagainya. Saya pun tak peduli sangat ikut suka korang lah siapa nak jadi menteri. Saya nak yang jadi menteri itu tak kisahlah parti mana. Boleh tak kau tolong buat kerja? Boleh tak? Jadi menteri kerja dia pergi merasmikan kawasan, merasmikan program semua ni. Tak membantu menyelesaikan masalah gaji rakyat. Kamu jadi menteri, mesyuarat, lepas mesyuarat. Sebab itu telur tak ada kat Malaysia. Habis telur buat kuih menteri mesyuarat. Tak habis-habis mesyuarat. Masalah 5 tahun, tak selesai. Yang saya nak tengok ialah parti-parti politik, baik keadilan, dalam Pakatan Harapan, Barisan Nasional, yang dalam PAS dan Bersatu, parti-parti lain berlumba-lumba tawarkan kepada rakyat, kalau kami menang, ini yang kami akan buat pasal soal gaji. Kalau kami menang, ini tokoh-tokoh dan watak-watak yang cukup wibawanya untuk tumpu selesaikan masalah. Masalahnya begini, kita ada masalah nak masuk pilihan raya ni. Masalahnya, sekarang ini yang cerita pasal gaji, masalah rakyat, harga barang ni, kami je, orang daripada keadilan, daripada pakatan je. Sebab satu benda Pakcik-makcik, yang ini yang saya nak minta dengar. 60 tahun UMNO Barisan Nasional berkuasa. Hasil daripada berkuasa itulah kita ada masalah sekarang ni. Kalau dia tahu macam mana nak menyelesaikan, tak adalah kita ada masalah tu. Sebab itu UMNO Barisan Nasional, termasuklah PAS, dalam tempoh 3-4 minggu kita berkempen untuk masuk pilihan raya ni, dia tak akan sentuh soal gaji. Dia tak akan sentuh soal pendidikan rakyat, pasal anak-anak, pasal masa depan, dia tak sentuh. Dia akan ulang berkali-kali, kalau undi keadilan dan Pakatan Harapan, maka China, India akan ambil alih negara ini. Itu menteri besar. Uncle kita yang Sing akan jadi, kalau ikut UMNO, itu calon menteri besar kita yang baru. Kalau undi Pakatan Harapan, yang berkuasa bukan Melayu, tetapi Melayu ini hanya boneka-boneka kepada China dan India. Saya nak kata bodoh. Kan? Bodoh punya UMNO Barisan Nasional. Aku Melayu. Saya ni Melayu sesedari. Muka macam Siam sikit lah. Saya duduk kat UK dulu. Orang selalu ingat saya orang Siam lah, orang Filipina lah, orang Vietnam lah. Tapi ni Melayu. Melayu tulen. Bila UMNO Barisan Nasional kata begitu, kalau undi Pakatan Harapan, maka China dengan India berkuasa, Melayu yang ada ni boneka, dia hina orang Melayu sendiri sedari. Sebab saya, orang macam saya ni, kelayakan saya, pengalaman saya, keputusan peperiksaan saya daripada darjah 1 sampai tingkatan 5 sampai universiti, jauh lagi cerdik daripada Zahid Hamidi. Jauh lagi cerdik. Kalau saya tak boleh lawan, dalam UMNO ada seorang je yang saya kurang cerdik sikit. Sebab dia ada menteri paling cerdik, nama Ahmad Maslan. Yang itu saya tak boleh lawan lah. Yang itu cerdik betul lah. Ahmad Maslan memang cerdik. Tahu? Tapi kalau UMNO Barisan Nasional kata, undi Pakatan Harapan, maka China dengan India yang akan mengawal Melayu-Melayu. Habis kami yang Melayu, yang cerdik ini, yang pergi luar negara, yang kerja, yang jawatan tinggi, jauh lagi cerdik daripada yang ada dalam UMNO Barisan Nasional. Habis kau kata Melayu macam kami ni bodoh ke? Dia samalah kata macam Melayu bodoh. Sebab paling kurang kami
kelayakan tinggi, ijazah bagus, kerja luar negara dengan Mat Saleh. Kamu tu dulu dah lah tak buat benda lain. Belajar pun tak ke mana. Yang cerdik Melayu pun kamu kata bodoh. Apatah lagi kamu yang ada dalam UMNO. Lagi kurang cerdik. Sebab itu saya kata, dalam pilihan raya ini, kempen daripada UMNO Barisan Nasional hanya akan ada satu. Iaitu mainkan sentimen perkauman. Belum pun lagi kita penamaan calon Ketua Puteri UMNO daripada, dia orang Pandan. Dia duduk kat Pandan. Ketua Puteri UMNO dah kata dah, undi Pakatan Harapan. Pakatan Harapan akan jual aset negara secara borong. Macam dulu jual tabung haji. Cakap dekat Pekan, orang kat Pekan boleh. Nah, cuba datang cakap dekat Pandan. Kalau kamu hebat, datang lawan saya dekat Pandan. Itu cabaran saya kepada Puteri UMNO. Supaya cakap lain kali cerdik sikit. Sebab itu saya nak ambil masa sedikit. Walaupun benda tu bohong, tapi kalau kita tak jawab, nanti dia kata, tengok tu. Betul lah. Zaman 22 bulan dulu, pakcik-makcik, habis harta tabung haji kena jual. Kadang-kadang yang dekat pakatan ni pun tak betul juga. Tak jawab. UMNO dah ulang, tak jawab. Saya tunggu 3 tahun, tak jawab. Malam ni aku jawab. Jadi orang Kuala Pilah, orang menonton semua dengar baik-baik. Ini cerita sebenar pasal tabung haji. 16 Januari 2016. Itu kali pertama saya buat kenyataan, saya ingat di Parlimen, saya sebut bahawa saya dah teliti penyata kewangan tabung haji yang diaudit setakat 31 Disember 2014. Berdasarkan penyata kewangan tabung haji 2014 itu, result tabung haji telah menjadi negatif. Mengikut peruntukan Akta Tabung Haji, secara jelas, bila result tabung haji negatif, maka tabung haji tidak lagi boleh membayar hibah ataupun dividen keuntungan kepada penabung dan pendeposit tabung haji. Tabung haji tak jawab, panik. Terus dia buat laporan polis terhadap saya, kata saya fitnah. Polis tangkap, kemudian saya didakwa semua. Saya hanya tahu kemudian, bila dalam kes di mahkamah, yang tabung haji buat laporan polis itu, bukan soal yang saya kata tu tak betul. Bila pas saya kata tabung haji result negatif, orang ramai keluar duit daripada tabung haji, ramai-ramai. Jadi tabung haji panik. Sebab result dia memang negatif. Bila lebih ramai orang keluarkan wang, maka dia ada masalah nak rolling duit. 16 Januari, buat kali pertama dalam negara kita, ada seorang manusia kata, sabar jap, tabung haji ni, result dah negatif ni, apa jadi ni? 2 minggu kemudian, lebih kurang 27 Januari, tabung haji secara terbuka mengaku bahawa memang betul resultnya telah negatif. Bukan saya kata, bukan UMNO, tabung haji sendiri tak percaya, pergi semak. Saya bagi tarikh tu, 26 Januari 2016, tabung haji buat kenyataan rasmi selepas pendedahan pertama saya, bahawa memang result dia negatif. Dia kena buat pengakuan rasmi sebab apa? Sebab sebelum itu saya dah dedahkan pun surat daripada Bank Negara Malaysia kepada tabung haji, sebut Bank Negara Malaysia tegur tabung haji bahawa kamu telah pun sampai result negatif, maka kamu telah melanggar akta kalau terus agihkan hibah. Orang kat luar mungkin tak faham lah. Ni nak tak apa result negatif. Sebenarnya orang yang dalam kewangan dia faham lah. Bagi sesiapa yang tua, yang berumur sikit dah, pakcik-makcik ingat tak satu zaman 90-an dulu, ada satu watak nama Pak Man Telo. Ingat tak Pak Man Telo? Tak ramai.
Orang Negeri Sembilan cerdik tak kena tipu dengan Pak Mantelo. Pak Mantelo dulu orang Perak. Dia buat skim cepat kaya. Ramai rakyat Malaysia kena tipu dengan Pak Mantelo. Okey. Result negatif ni, kenapa undang-undang negara kita menetapkan bahawa result tabung haji tak boleh negatif? Sebab tak nak tabung haji jadi macam skim cepat kaya Pak Mantelo. Secara kewangan dia. Sebab yang berlaku sebelum itu begini. Pendeposit, pakcik-makcik, orang tua, semua dah. Kita bubuh wang dalam tabung haji. Bila kita letak duit dalam tabung haji gunakan simpanan kita itu untuk melabur. Kadang-kadang dia melabur dengan saham, kadang-kadang dia melabur dengan instrumen kewangan yang lain. Tapi kebelakangan satu dekad yang lepas, tabung haji galak melabur dalam syarikat-syarikat. Sepatutnya kalau tabung haji berhati-hati, dia melabur dapat keuntungan dan pulangan. Daripada keuntungan dan pulangan itulah dia gunakan sebahagiannya untuk bayar gaji, cover cost dia. Sebahagian lagi bila ada lebih, dia akan agihkan sebagai hibah atau keuntungan. Selagi wang asal pendeposit itu kekal, tidak kurang daripada jumlah asal, result itu dikira positif. Maksudnya, kalau ada 10,000 orang letak duit dalam tabung haji, ada 50 bilion. Selagi 50 bilion asal itu, setelah dibuat pelaburan bayar semua 50 bilion itu kekal, maka result dia adalah positif. Bila 50 bilion yang pendeposit bayar itu, ruginya, kosnya tabung haji itu, dia dah makan duit yang pendeposit bubuk. Ambil 50 bilion daripada orang, tengok-tengok akhir tahun itu tinggal 48 bilion. 2 bilion dah makan simpanan orang, yang itu yang dinamakan sebagai result negatif. Baik. Kenapa kalau result negatif, tak boleh bayar dah keuntungan? Sebab kalau tidak berhati-hati, dia akan jadi skim Pak Mantelo, skim cepat kaya. Dan yang inilah yang berlaku dengan tabung haji tahun 2014-2015 sampai Bank Negara hantar surat kata tak boleh buat dah. Sebab tabung haji tak beritahu ke orang dia rugi banyak. Dia tak beritahu ke orang simpanan pendeposit itu dah kurang. Dia tak beritahu. Dia terus cakap bagus, bagus. Dan dia terus gunakan wang baru yang pendeposit baru bagi. Wang itu digunakan untuk tutup lubang kerugian dan dia terus agihkan sebagai keuntungan. Jadi pendeposit biasa, ni rakyat biasa ingat bagus lah tabung haji ni, untung banyak. Kita bubuh duit dapat 8%, 7%, 8%, 7%. Padahal dia rugi. Yang dia bagi 7-8% tu bukan daripada keuntungan dia, tetapi sebenarnya daripada dia ambil duit orang baru, dia pusing balik dia bayar. Pusing balik dia bayar, maka kerugian itu makin besar dan makin besar dan makin besar. Itu yang menyebabkan tabung haji berada dalam keadaan bahaya sehingga saya angkat kad merah kata, tabung haji, kalau kita tak buat sesuatu, tabung haji akan jatuh dan wang pendeposit akan hilang. 3 tahun, saudara-saudari, daripada 2016, 3 tahun apa yang orang tak maki saya? Orang UMNO PAS tak maki saya. Dia kata saya fitnah, dia kata saya sabotaj tabung haji. Dia tak nak jawab, jadi dia maki macam-macam. Saya turun naik mahkamah 3 tahun. Walaupun Pakatan Harapan menang 2018, orang lain semua dah jadi menteri, Amin dah jadi menteri besar dah pun. Saya masih lagi turun naik mahkamah lawan kes tabung haji saya. Akhirnya, kami tulis surat kepada Peguam Negara dan Hakim bersetuju, bukan sebab Peguam Negara tu Tommy Thomas. Sebabnya ialah kerana pada tahun 2019, Kerajaan Pakatan Harapan telah lantik satu firma perakaunan dan kewangan
PricewaterhouseCoopers, PwC, untuk audit tabung haji. Untuk cari apa masalah tabung haji dan cadangkan macam mana kita nak menyelamatkan tabung haji. Laporan daripada PricewaterhouseCoopers bersetuju hampir sama dengan pendedahan saya 3 tahun sebelum itu. Yang PricewaterhouseCoopers jumpa hampir sebiji dengan apa yang saya dah sebut 3 tahun yang lepas. Sebab itu saya pun dan peguam saya tulis surat kepada peguam negara dan hakim, janganlah buang masa teruskan kes ini kerana pendakwa tak ada bukti dan bukti yang datang daripada PricewaterhouseCoopers mengesahkan bahawa apa yang saya sebut itu semuanya benar. Saya ingat lagi peguam saya beritahu kepada hakim, yang Arif, sepatutnya anak guam saya ini dapat hadiah sebagai pelajar perakaunan terbaik. Sebab walaupun dia tak ada semua maklumat, dia kira-kira yang dia kira tu sama dengan yang PricewaterhouseCoopers dapat. Sebab itu kes saya akhirnya pendakwa kata betul, kami setuju, kami memang tak boleh lawan. Yang ini yang bebas buat penyelidikan dan penyelidikan ini mengesahkan apa yang tertuduh cakap tu semua betul. Baik. Apa yang PricewaterhouseCoopers jumpa? Ini yang saya nak jawab kepada Zahid. Apa nama Zahid juga kan nama dia? Nama bapa dia kan, nama dia Zahidah kan? Ketua Puteri UMNO, tak ingat nama dia. Zahidah. Ini yang saya nak jawab kepada UMNO, kepada PAS yang diulang kat luar. Apa penemuan-penemuan PricewaterhouseCoopers? Pertama, tabung haji telah ada kerugian terkumpul sebanyak 546 juta daripada pelaburan-pelaburannya yang hangus. Pelaburan-pelaburan ini termasuklah dalam syarikat-syarikat minyak macam tabung haji heavy engineering, THHE. Macam dalam kaunter-kaunter minyak yang ada dekat bursa. Semua yang tabung haji melabur ni beli syarikat, semua rugi. Kerugian terkumpul daripada pelaburan-pelaburan ini adalah 546 juta. Pertama. Yang kedua, PricewaterhouseCoopers juga mengesahkan bahawa sebanyak 533 juta yang tabung haji umumkan sebagai keuntungan daripada jual saham Bank Islam sebelum itu adalah satu penipuan. Dia tak jual pun saham tu, dia hanya gunakan pengumuman itu untuk tipu rakyat, maklumkan seolah-olah dia dapat untung banyak agar Najib boleh arahkan dia bayar dividen banyak. Sedangkan untung tu tak wujud sebab dia kata dia jual saham Bank Islam, yang dia buat ialah dia umum jual saham Bank Islam, dia bagi kepada broker saham supaya saham itu nampak dia jual, lepas itu dia ambil balik, saham itu masuk balik. Duit 533 juta yang dia kata untung daripada urus niaga saham Bank Islam dia tak wujud. Yang itu dah 1 bilion tau, 1 bilion ringgit. Lubang rugi dalam tabung haji, 1 bilion ringgit. Yang ketiga, PricewaterhouseCoopers juga mengesahkan bahawa sebanyak 433 juta daripada keuntungan oleh anak-anak syarikat tabung haji yang tabung haji kata pelaburan dia mendatangkan keuntungan dan keuntungan ini telah dibayar kepada tabung haji sebagai dividen, itu juga bohong kerana dia umum saja. Tapi anak-anak syarikat itu tidak ada wang untuk bayar tabung haji. Jadi dia umum saja wang tu tak pernah sampai. PricewaterhouseCoopers akhirnya merumuskan bahawa daripada tiga-tiga itu saja, kerugian terkumpul yang mereka jumpa dalam tabung haji lebih kurang 1.5 bilion, saudara-saudara. Ini bukan duit menteri tau. Ini bukan duit Rosmah. Bukan duit Muhyiddin, bukan duit Ismail Sabri, bukan duit Zahid. Ini duit orang susah, pakcik-makcik tua yang duduk kat Kuala Pilah, dekat Rombau, kat Jelebu, dekat Jempol. Dia simpan RM50 dalam tabung haji tiap-tiap bulan
sampai 10-15 tahun dengan harapan cukup 10,000 untuk dia pergi haji. Dah lah tak cukup, kamu makan, kemudian rugi pula. Dan yang bermewah-mewah adalah menteri-menteri, orang kuat UMNO, syarikat-syarikat kroni yang ambil duit tabung haji ni, kemudian mereka kaya raya. Saham mereka dibeli, dapat duit tabung haji dan sebagainya. 5 minit lagi boleh tak? 5 minit. 5 minit. 5 minit lagi. Sebab itu saudara-saudari, yang sebetulnya begini. UMNO Barisan Nasional tuduh Pakatan Harapan jual harta orang Islam. Rosakkan tabung haji. Keadaan yang sebenarnya adalah terbalik. Yang berlaku ialah kalau kita tak menang Mei 2018, saya rasa tabung haji dah tak ada dah sekarang ni. Memang tak ada. Dah jadi Pak Mang Telor dah tabung haji ni, saya-saya. Sebab selepas penemuan PricewaterhouseCoopers, aku nak bergaduh dengan mercun pula ya. Okey, boleh. Itulah orang nak beraya esok ni. Penemuan PricewaterhouseCoopers mendapati bahawa pelaburan tabung haji ini semua merugikan. Ada lubang kerugian 1.5 bilion. Kalau tidak dibuat sesuatu tahun 2019 itu, maka tabung haji rizabnya akan kekal negatif. Bila rizab kekal negatif, dia tak boleh nak agihkan keuntungan kepada penabung yang miskin, yang duk simpan duit 3-4 ribu ni, sampai bila-bila simpanan mereka makin mengecil dan mengecil. Pada masa yang sama, anak-anak syarikat tabung haji ini, kalau tidak dibuang daripada tabung haji, dia akan terus ambil duit daripada tabung haji. Sebab kalau tabung haji tak bagi duit, syarikat-syarikat ni bankrupt. Kalau bankrupt, kesan dia kepada tabung haji lebih teruk. Jadi akhirnya, tahun 2019, Pakatan Harapan buat keputusan, kita terpaksa ambil dana rakyat awam, yang Melayu, yang Cina, yang India, untuk kita suntik ke dalam tabung haji untuk menyelamatkan tabung haji. Berapa yang Pakatan Harapan suntik? Bila PwC tengok, jumlah keseluruhan aset-aset dan pelaburan yang merugikan tabung haji ini, nilai yang telah dilaburkan 10 bilion. Saya lagi 10 bilion. Dan 10 bilion ini menyebabkan kerugian tiap-tiap tahun. Untuk menyelamatkan tabung haji, kena buang 10 bilion ini. Tapi kalau nak buang, pakai buang macam tu, lagi teruk tabung haji. Ambil, dia dah habis 10 bilion, buang saja 10 bilion, lagi teruk result dia. Kalau bayar 10 bilion semata-mata untuk tutup kerugian yang itu, keadaan tabung haji masih lagi belum baik kerana cukup untuk tutup lubang kerugian saja. Dia tak cukup lagi untuk mula bangun dan mula buat pelaburan baru yang lebih baik. Jadi akhirnya, Kerajaan Pakatan Harapan tahun 2019 membuat keputusan ambil 20 bilion daripada tabung rakyat Kementerian Kewangan, daripada bajet perbendaraan. 20 bilion bayar kepada tabung haji untuk beli pelaburan-pelaburan yang merugikan itu, bawa keluar daripada tabung haji, letak di bawah Kementerian Kewangan. Supaya bila bawa keluar 10 bilion ini, rugi 10 bilion itu tutup, tambah lagi 10 bilion yang disuntik sebagai modal tambahan kepada tabung haji. Tu yang ada tabung haji sekarang, saudara-saudara. Tapi yang orang tak tahu, rakyat biasa macam kita, termasuklah uncle sekali, yang tak ada kena-mengena dengan tabung haji, kita sebagai rakyat terpaksa menanggung kerugian hutang pelaburan tabung haji sebanyak 10 bilion sebab pelaburan itu sekarang jadi milik kerajaan Malaysia di bawah Kementerian Kewangan. Jadi sebab tu saya kata, masuk pilihan raya ni, UMNO Barisan Nasional, dia tak ada modal dah. Dia nak cakap pasal gaji, pasal rakyat, dia tak boleh. Sebab dia tahu kerosakan itu datangnya daripada dia juga.
Kalaupun yang muda-muda yang nak jadi menteri daripada UMNO Barisan Nasional ni, dia pun tak cerdik mana. Tak tahu macam mana nak buat. Jadi satu-satunya yang dia akan mainkan, ialah dia mainkan sentimen perkauman untuk menakut-nakutkan orang Melayu dengan buat cerita yang tak betul. Contohnya soal tabung haji. Saya nak tutup macam ini, saudara-saudari. Saya mungkin tak berminat sangat pasal politik, pasal jawatan semua. Saya ada hidup biasa. Saya alhamdulillah pendidikan baik, kerjaya baik, ada syarikat yang baik. Kalau segala-galanya berjalan baik, 3-4 tahun akan datang, saya boleh senaraikan syarikat saya di luar negara. Saya kaya raya. Saya tak payah nak bimbang pasal semua. Sebab itu sebelum ini saya tak nak ambil pot sangat. Tapi sebenarnya masalah yang kita ada ni ialah masalah yang besar. Mungkin tidak ada kesan kepada saya. Mungkin tak ada kesan kepada keluarga saya, mak ayah saya, alhamdulillah. Tapi tiap-tiap hari saya berdepan dengan pekerja saya, dengan jiran, dengan orang biasa yang terpaksa menanggung kegagalan pentadbiran kerajaan ini. Kalau kita menang, insya-Allah kita buat yang terbaik. Kita akan pastikan ada sasaran yang jelas untuk kita naikkan gaji purata rakyat dari setiap tahun. Kalau majikan tak mampu bayar, kena ada mekanisme untuk kerajaan ambil duit daripada kerajaan untuk pastikan naik gaji tiap-tiap tahun. Kenapa kita kena buat begitu? Kerana itulah yang dibuat oleh negara-negara lain untuk naikkan gaji rakyat mereka. Sebab itu kalau pergi kat Singapura sekarang, orang kata, oi, lebih baik kerja jadi driver taksi dekat Singapura daripada kerja engineer dekat Malaysia sebab gaji dia tinggi. Gaji dia tinggi itu bukan jadi tiba-tiba macam itu. Kerajaan Singapura ambil masa 2 dekad untuk meletakkan sasaran naik gaji tiap-tiap tahun. Kalau tahun yang majikan ada banyak wang, majikan bayar. Kalau tahun yang ekonomi tidak baik dan majikan kurang wang, kerajaan ambil daripada tabung negara, bayar kepada pekerja-pekerja asalkan tiap-tiap tahun gaji pekerja naik dan naik dan naik. Yang itu kalau kita menang, insya-Allah saudara-saudari kita usahakan. Kalau kita kalah, Allah dah tetapkan menang kalah. Kalau kita kalah, tak apa. Saya akan terus bercakap macam ini pasal gaji rakyat sampai kita boleh tekan kerajaan untuk buat sesuatu mengenai gaji rakyat. Rekod saya, setahun tak jadi tak apa, saya cuba lagi 2 tahun, 3 tahun, saudara-saudari. Akhirnya 4-5 tahun benda tu menjadi. Dulu tahun 2010, masa saya mula bercakap pasal 1MDB, pasal rasuah, pasal Najib, pasal Rosmah, kawan-kawan dalam pakatan pun kata, itu bahaya tu cakap pasal rasuah, orang tak suka. Saya kata rakyat cerdik. Kalau kita terangkan 1 tahun ke 1 tahun ke 1 tahun, akhirnya Najib dan Rosmah akan jatuh dan akan masuk penjara. Alhamdulillah 11 tahun kemudian benda tu jadi. Jadi kalau tak jadi sekarang tak apa, tapi kita kena terus pastikan kita bercakap mengenai masalah rakyat. Pasal gaji, pasal orang tua, pasal anak muda. Kita kena terus pertahankan, kita kejar yang geng-geng sakau duit ini satu persatu sampai kita penuhkan satu baris dekat hospital pula, dekat penjara Kajang, saudara-saudari. Bilik nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, biar sama-sama dia lantik seorang ketua blok. Ketua blok di Kajang ni nak bagikan Najib ke, nak bagikan Rosmah, pulang ke dia. Kejar yang sakau, kita kejar. Fokus pasal baiki struktur ekonomi untuk naikkan gaji kita buat. Saya yakin, insya-Allah kalau kita terus buat begitu, kita akan boleh pertahankan kebajikan dan masa depan anak-anak kita. Sebab saya yakin rakyat Malaysia cerdik. Yang hadir ni cerdik, yang dengar ni cerdik, orang ramai yang akan mengundi, semuanya cerdik-cerdik, saudara-saudari. Biar UMNO Barisan Nasional PAS nak main soal perkauman, kita jawab mana yang patut, tapi yang selebihnya itu kita akan tumpu
mengupas macam mana untuk kita hidupkan ekonomi rakyat supaya gaji anak muda naik. Gaji anak muda naik, dia boleh bantu mak ayah dia, dia boleh jaga mak ayah dia bila dia tua. Bila gaji keluarga naik, harga barang peniaga naik sikit pun, dia tak adalah membebankan sampai keadaan sekarang yang mana keadaannya naik saja harga barang jadi teruk sebab gaji tak naik-naik. Jadi, alhamdulillah saya pun dah lebih masa betul-betul ni. Saya ucap terima kasih kepada saudara-saudari. Kuala Pilah kawasan penting sebab kita akan rampas Kuala Pilah, saudara-saudari. Untuk Pakatan Harapan menang di Putrajaya, kita kena menang Kuala Pilah. InsyaAllah saudara-saudari, bantu sebaik yang mungkin. Calon yang ada di Kuala Pilah, insyaAllah Datuk Seri Anwar akan umumkan calon yang baik yang akan bekerja untuk saudara-saudari. Kalau dia tak buat kerja, tolong beritahu saya pelikih kepala nanti, insyaAllah. Jadi, dengan itu saya nak tutup. Ini semua usaha kita bersama. Ini usaha kita. Menang kalah Allah dah tetapkan. Kita hanya boleh usaha, ikhtiar, tawakal, ikhtiar, tawakal. Saya nak ajak saudara-saudari yang hadir ni, kita tanam azam itu. Kali ini kita akan usaha yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Sebab itu kita letak ayuh Malaysia. Kita nak ajak semua berusaha yang terbaik untuk masa depan kita. Saya tutup, saya sebut ayuh, saudara-saudari jawab Malaysia. Boleh? Kena kuat sikit, boleh tak? Okey. Ayuh! 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 Terima kasih. Selamat menyambut Deepavali kepada yang menyambut. Terima kasih yang hadir. Sekian sesi Nandri Vanakam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.